Oke ya, kita mulakan surah Saba. Surah Saba. Kita boleh mulakan daripada Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Yang baru masuk ya, surah Saba. Awal ayat. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji. Lillahi bagi Allah. Allazi yang lahu kepunyaannya. Ma apa yang bis samawati di langit-langit. Wama dan apa yang fil ardi di bumi. Walahu dan kepunyaannya. Alhamdu segala puji. Segala pujian. Fil akhirah di akhirat. Wahwa dan dia. Al-Hakim maha bijaksana. Al-Khabir lagi maha mengetahui perkhabaran. Baik, saya masuk mula ya. Surah Saba adalah surah yang ke-34 mengikut abjad surah. Dan ayatnya tak banyak, hanya 54. Surah Saba adalah negeri dan juga kaum. Jadi surah Saba ini ya, kita akan jumpa kisah Raja Saba yang bernama Balqis. Dan dalam surah Saba ini ada cerita sedikit mengenai Nabi Sulaiman. Jadi akan datang kita akan jumpa berkaitan cerita itu. Dan satu cerita yang hebat ya, kita boleh lihat dalam surah ini. InsyaAllah akan datang kita akan jumpa surah ini. Jadi untuk permulaan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ya, biasakan terjemahkan Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Untuk menekankan lagi, tambah lagi Maha Penyayang. Tak kisahlah kalau nak diterjemahkan Rahim tu Maha Penyayang boleh, Maha Pengasih pun boleh. Tapi janganlah diterjemahkan Ar-Rahman tu pengasih. Ya, kadang ada setengah terjemahan tu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemah macam ni tidak kena ya. Apa sebabnya? Sifat Ar-Rahman tu lebih luas daripada sifat Ar-Rahim. Sebab itu kena terjemahkan Ar-Rahman tu Maha Pemurah. Ya, Ar-Rahim tu Maha Penyayang atau Maha Pengasih boleh. Ya. Nah, itu yang sebetulnya. Alhamdulillahillazi.
Segala puji bagi Allah yang lahu kepunyaannya ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Bayangkanlah, nak puji siapa lagi kalau kita tak puji Allah. Sebabnya, yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Kita ni siapa? Kita ni hanya hamba yang kerdil, yang mengharapkan belas kasih daripada yang maha pencipta, iaitu Allah. Maka layak ke kalau kita puji selain Allah Ta'ala? Artinya kita mengibadati atau kita menyembah selain Allah Ta'ala. Hal itu sudah tentu jauh menyimpang. Sedangkan Alhamdulillah itu tanda syukur. Tanda kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Maka tanda kesyukuran itu hanya kita menyebut Alhamdulillah. Maka salahlah kalau seandainya kita mengetahui langit dan bumi milik Allah, kita pun milik Allah. Tapi dalam segi kita mensyukurinya, kita menyembah selain Allah. Ini cukup salah dan menyimpang. Tanda kita puji Allah, kita syukur pada Allah, kita lakukan ibadat solat 5 waktu. Itu tanda kita bersyukur satu waktu ke satu waktu. Setiap waktu itu kita telah menunjukkan kesyukuran kita. Yang kita telah memperoleh nikmat sepanjang perjalanan itu. Walahul hamdu fil akhirah. Dan kepunyaannya segala pujian di akhirat. Apalagi di akhirat. Sudah tentulah lebih daripada apa yang di dunia. Akhirat juga milik Allah. Surga juga milik Allah. Sudah tentulah ahli surga tetap akan memuji Alhamdulillahilladzi. Maha sucilah apa segala puji bagi Allah. Tuhan yang telah memberi nikmat kepada kami. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia maha bijaksana. Lagi maha mengetahui perkhabaran. Bijaksana pada perbuatannya, maha mengetahui segala ciptaannya. Sama lagi yang alamu, ia mengetahui. Ma akan apa yang yaliju ia masuk. Fil ardi di bumi. Wama dan apa yang yahruju ia keluar. Minha daripadanya. Wama dan apa yang yanzilu ia turun. Minas sama daripada langit. Wama dan apa yang ya'ruju. Ya'ruju ia naik. Fiha padanya. Wahwa dan dia Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih. Al-Ghafur lagi maha pengampun.
Baik, saya masuk mula ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ia mengetahui, iaitu Allah, apa yang ia masuk ke dalam bumi. Contohnya, Allah turunkan hujan. Hujan itu meresap, menyimpan ya ke dalam bumi. Allah tahu. Wa ma ya'ruju minha, dan apa yang ia keluar daripadanya, daripada bumi. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, semua keluar mencelah daripada dalam bumi. Ya, dia keluar. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang ia turun daripada langit. Dan apa yang Allah turunkan daripada langit berupa rezeki. Contohnya hujan. Allah turunkan daripada atas ke bumi. Artinya daripada langit turun ke bumi. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang ia naik padanya. Maknanya yang naik ke langit ya, dan berkumpul menjadi awan. Dan juga amalan-amalan juga naik ke langit. Allah tahu. Wa war-rahim, dan dia Maha Pengasih. Al-Ghafur, lagi Maha Pengampun. Itulah sifat kasih Allah Ta'ala dan sifat pengampun Allah. Kita hidup di dunia ini atas belas kasih Allah. Bayangkanlah, kalau kita duduk di daratan ini. Daratan ini jerlus. Duduk saja jerlus ke dalam. Ya, duduk kat lautan pula, lautan ya, mengamuk. Bergelombang. Ya, tak ada diamnya gelombang. Setinggi-tinggi gunung. Ya, mana kita nak duduk? Ya. Duduk di gunung. Gunung bergoncang. Jadi mana kita nak lari? Sudah tentu jawapannya itulah kehidupan kita kerana rahim Tuhan. Sifat kasih Allah. Dan Allah juga bersifat Maha Pengampun. Berapa banyak manusia yang kufur di muka bumi ini. Kalau tidak sifat pengampun Allah. Dah lama diturunkan azab. Dah habisnya manusia ke bumi ini. Kerana yang ramai yang kufur daripada yang beriman. Ramai yang menyembah berhala daripada menyembah Allah. Kalau tidak sifat pengampun Allah ini, dah lama dibenamkan manusia ke bumi semua. Itulah sifat Rahim dan Ghafur Allah. Baik, sambung lagi ayat yang ketiga. Waqala, dan telah berkata ia. Alladzina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. La ta'tina, tidak ia datang kepada kami. Tidak ia datang kepada kami. As-sa'atu, oleh hari kiamat. Kul, katakanlah oleh engkau. Bala, bahkan sebenarnya. Wa Rabbi, demi Tuhanku. Ini wa qasam, wa sumpah. Wa tu dengan makna demi. Wa Rabbi, demi Tuhanku. Ya. La ta'tiyannakum, sungguh ia mesti datang kepada kamu.
Sungguh ia mesti datang kepada kamu. Alimil ghaibi, yang mengetahui yang gaib. La ya'zubu, tidak ia tersembunyi. Tidak ia tersembunyi anhu darinya. Miskolah, setimbang. Zarratin zarrah, fis samawati, di langit-langit. Wala, dan tidak. Fil ardi, di bumi. Wala, dan tidak. Asghar, lebih kecil. Asgharu itu isim tabdil, ya. Nah, dia punya wazan isim tabdil asgharu. Nah, dia punya wazan samanya. Af'alu. Itu mana isim tabdil. Macam kita sebut ahsanu, sama wazannya. Ahsanu lebih baik. Asgharu lebih kecil. Min zalika, daripada itu. Wala, dan tidak. Akbaru, lebih besar. Ini juga isim tabdil. Lebih besar. Ya. Bukan alif itu mana aku. Ya. Ini wazan isim tabdil. Lebih besar. Tapi terkadang, ya, kita kena sesuaikan ayat juga. Contohnya kita sebut Allahu Akbar. Allah lebih besar. Kadang tidak disebut lebih, disebut maha besar. Allah maha besar. Diletakkan sebagai makna mubalaghah. Sedangkan dia hanya tabdil saja. Tapi untuk Allah boleh kita terjemahkan sebagai mubalaghah, maha besar. Kalau kepada benda, kita tak boleh letakkan maha. Ya, kita letakkan tabdil sajalah, lebih besar. Tapi kerana Allahu Akbar, ya, nak membesarkan Allah, kita, ya, letakkan makna bukan tabdil, tapi kita letakkan dalam maknanya mubalaghah. Makna lebih, kita terjemah jadi maha. Macam tu, maha besar. Illa, melainkan fi kitabin, dalam kitab, mubin, yang terang. Biasa masuk mula, ya. Wa qala allazina kafaru, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. La ta'tina sa'ah, tidak ia datang kepada kami oleh kiamat. Jadi orang-orang kafir ni, dia tak percaya adanya yaumul kiamah, hari kiamat. Dalam ayat lain dikatakan, kita ni hidup hanya di dunia. Kita hidup dan kita mati hanya di dunia. Ya, lepas tu, ya, tak ada apa-apa lagi. Ya, kiamat itu, ya, mereka tak percaya, tak ada kiamat. Kita sebab kita mati kerana dahri. Dahri ni mana kerana masa. Ditelan oleh masa. Ya, kerana ditelan oleh masa, ya, kita pun tua dan mati. Contohnya.
Ya. Mereka berfaham macam tu. Singkat sangat. Ya, dia punya kepahaman dan kepercayaan mereka. Sebab itu mereka tak percaya adanya hari kiamat. Ya. Dan moyang-moyang mereka yang mati, kenapa mereka puja balik? Ya. Jadi, pahaman mereka, moyang-moyang mereka ada di dunia. Dia dah mati tapi dia di alam arwah. Bahasa kita alam arwah lah, alam roh. Jadi dia hidup. Dia merayau sana, merayau sini. Ya. Ada kat dunia. Pahaman mereka macam tu. Jadi, ya, kita dah diajar mempercayai hari kiamat. Dan hari kiamat itu termasuk rukun iman. Kita percaya adanya hari kiamat. Mereka tidak. Ya. Mereka hanya berfaham, berfaham apa? Kehidupan kita hanya di dunia. Mati kita hanya di dunia. Tidak ada lagi kehidupan lain. Baik, bila mereka katakan tak ada hari kiamat, jawapan wahyu. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Bahkan sebenarnya, demi Tuhanku, sungguh ia mesti datang kepada kamu. Maknanya hari kiamat itu pasti datang. Ya. Tengok ya. Jawapan wahyu memberikan satu penekanan. Pertama dia gunakan wa kosam. Wa demi. Ya demi Tuhanku. Ya, kemudian digunakan huruf lam takkid. Lam latak tiana tu, lam tu. Lam takkid namanya. Jadi lam ni maknakan sungguh. Padahal kalau menyebut sungguh, ia mesti datang kepada kamu. Dah cukup dah. Tapi penekanan ini lebih jauh dan dalam lagi. Dia gunakan perkataan demi. Sebab perkataan demi ni jarang digunakan dalam percakapan, kecuali kalau seandainya orang itu benar-benar tak percaya. Barulah kita gunakan perkataan demi. Contohnya, kita dituduh mencuri. Sedangkan kita tak mencuri, saya tak mencuri. Betul, saya tak mencuri. Orang tu tak percaya juga cakap kita yang kita tak mencuri. Kata dia, saya yakin kau mencuri. Jadi dituduh juga kita mencuri. Lalu kita kata apa? Demi Allah. Kan? Bila masanya menyebut demi Allah, lepas orang dah tak percaya, baru kita menyebut demi Allah. Demi Allah, aku tak mencuri. Macam tu. Kemudian tak yakin juga. Demi Allah, sungguh. Aku tak mencuri. Kan? Kan keluar tu. Itu bahasa dia. Sebab itu, mereka tak percaya langsung kiamat ni. Jadi jawapan wahyu, demi Tuhanku, sungguh ia mesti datang kepada kamu. Alimil ghaib, yang mengetahui yang gaib. Maknanya pengetahuan yang gaib ini, iaitu hari kiamat ini, kamu akan ditemui nanti. Dia akan datang kepada kamu. Yang kamu tak percaya, nanti kamu akan lihat sendiri. La ya'zubu anhu misqalu zarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ia tersembunyi darinya setimbang atau seberat zarrah. Fis samawati wala fil ardi. Di langit-langit dan tidak di bumi. Maknanya, tidak tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun amal itu sekecil zarrah. Selalu disebut zarrah ni. Kita ada terjemah kadang disebut sekecil biji sawi. Biji sawi.
Tapi ya biji betul lah. Sawi ini besar, ya, segar besar. Ya, yang kita beli sawi itu cantik, segar besar. Tahu tak? Dia punya biji tak sempadan dengan dia punya pokok dia. Halus sangat. Ya. Nah, dia punya biji tu halus sangat, tak sempadan dengan dia punya pokok dia tu. Ya. Hmm. Kalau kita tengok kacang, besarlah juga. Ya. Kacang ke kacang ni besarlah juga. Tapi kalau biji sawi ni cukup halus. Kalau orang tahu biji tembakau, samalah tu dengan biji sawi. Tembakau tu punyalah besar. Cuma tahu tak biji dia macam mana? Sama dengan biji sawi, halus. Ya. Hmm. Jadi walaupun sekecil itu disebut zarrah. Walaupun sekecil itu yang berada di langit dan juga di bumi. Wala asghar dan tidak lebih kecil. Padahal zarrah dah paling kecil dah. Ya, kalau dia ada lebih kecil lagi seperti hama, ya, min zalika daripada itu, wala akbar dan tidak lebih besar, illa fi kitabim mubin, melainkan dalam kitab yang terang. Mana kitab yang terang di mana? Di Lauh Mahfuz. Ya. Kitab yang terang tu mana? Di Lauh Mahfuz. Semua ya sudah ada atau tercatat di Lauh Mahfuz. Baiklah, kita pandang ulat. Ulat besar, kita nampak. Daripada ulat yang besar, sampailah sekecil ulat. Sampai kecil-kecil-kecil dah sampai tak payah sebut ulat lagi, dah hama dah. Ya. Dah jadi hama dah. Sampai pakai teropong baru nampak hama tu. Ya. Teropong pembesar, baru kita nampak hama tu. Ya. Makin kecil binatang ni makin bahaya pula. Jadi yang besar senang nak dibunuh. Ni yang kecil ni, yang makin kecil lagi yang berada di badan kita ni. Ya. Dikatakan ya, hama yang halus dah tak nampak lagi di mata. Tapi itulah yang membahayakan ya kesihatan kita. Jadi ya, yang itu pun semua tercatat di kitab Allah. Ya, itu dikatakan fi kitabim mubin, dalam kitab yang terang. Jadi hama-hama tu siapa ya? Ya, hama tu makhluk Allah. Ya. Kalau Allah katakan ruh pergi, ya, ruh tu bahasa Arab lah. Ruh pergi. Kalau Allah perintahkan pergi, ruh tu pergi. Contohnya Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub berapa tahun dia menderita sakit. Ya, semua disebabkan oleh hama, ya, virus yang ada dalam badan dia. Bertahun dia sakit. Tapi bila sampai masanya Allah katakan roh keluarlah. Ya, maknanya hama-hama diperintahkan suruh keluar daripada badan Nabi Ayub. Ya. Lalu Nabi Ayub sehat, segar. Ya. Jadi yang mengganggu itu apa? Yang mengganggu itulah hama atau virus yang tak nampak di mata. Itu makhluk. Kita kena fikir, itu makhluk Allah. Walaupun dia kecil tu makhluk Allah. Kalau Allah kata keluar, keluarlah dia. Ya. Baik. Sambung lagi ya, ayat yang keempat. Liyajzia, supaya ia balas. Allazi, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa amilu, dan telah mengerjakan mereka. As-solihati, akan amal-amal soleh. Ulaika, orang-orang itu, lahum, bagi mereka,
Maghfiratun, keampunan. Warizkun, dan rezeki. Karim, yang mulia. Dalam braket yang baik. Walladzina, dan sambung ya, walladzina, ayat yang kelima. Walladzina, dan orang-orang yang sa'au, telah berusaha mereka. Fi ayatina, pada ayat-ayat kami. Mu'ajizina, orang-orang yang melemahkan. Ulaika, orang-orang itu. Lahum, bagi mereka. Azabun, azab. Min, daripada. Ridzin, kotoran. Dalam braket azab. Alim, yang amat pedih. Baik, semak semula. Lihat ziyalladzina amanu wa amilus solihat. Supaya ia balas akan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Tujuannya, Allah nak membalas yang orang yang beriman dan beramal soleh dengan balasan apa? Ulaika lahum maghfirah. Orang-orang itu bagi mereka maghfirah, keampunan. Tahu tak bahawa keampunan inilah yang melepaskan kita daripada azab Allah. Bila Allah memberikan keampunan kepada kita, maka terlepaslah kita daripada azab Allah. Sebab itu, balasan daripada Allah ialah maghfirah, keampunan. Banyak perkara-perkara yang baik yang kita lakukan itu berupa amal soleh. Semuanya menghapuskan dosa-dosa. Contoh macam mana fadilat wudu. Ketika kita wudu, kata Nabi, gugurlah dosa-dosa kita sebagaimana air tadi mengalir daripada anggota-anggota wudu itu. Jadi itu fadilat wudu. Belum solat dan lain-lain. Semua itu membawa kepada maghfirah, keampunan. Itu adalah balasan dari Allah. Yang kedua, warizkun karim, dan rezeki yang mulia. Mengikut tafsir, rezeki yang mulia ini ialah fil jannah, di syurga. Itulah rezeki yang mulia yang dikatakan hasanah. Karim ini adalah dengan makna baik. Mana rezeki yang baik, iaitu syurga. Itulah rezeki yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah semulia-mulia rezeki Allah berikan. Atau diterjemah sebaik-baik rezeki. Wallazina sa'au, dan orang-orang yang telah berusaha mereka fi ayatina, pada ayat-ayat kami, mu'ajizina, orang-orang yang melemahkan. Maksudnya apa? Orang-orang yang berusaha melemahkan ayat-ayat kami. Jadi kalau ikutkan nahunya, wallazina sa'au
mu'jizina fi ayatina. Jadi mu'ajizina kena sebut lepas sa'au. Kalau terjemah, jadi baru nampak jalan dia. Dan orang-orang yang telah berusaha mereka, orang-orang yang melemahkan pada ayat-ayat kami. Melemahkan ayat kami ni, maksudnya ialah mereka cuba nak tutup ayat-ayat Allah, nak hilangkan daripada orang pegang ayat-ayat Allah. Jadi mereka tutup. Kalau biasanya terkadang orang-orang Islam yang duduk di negara bukan Islam, mereka ditindas sampai dibuang Quran, dibakar Quran. Siapa memiliki Quran akan azab, diseksa. Jadi mereka sebelum boleh nak padamkan cahaya Quran ini. Jadi orang-orang yang berusaha untuk memadamkan Al-Quran ini dikatakan mu'ajizina, melemahkan ayat-ayat Allah. Allah sediakan balasannya, ulaika lahum azabun min ritsin alim. Orang-orang itu bagi mereka azab daripada kotoran, yakni azab. Kotoran ini di antara azab alim yang amat pedih buat mereka. Baik, kita sambung lagi. Wa yara, dan ia lihat. Alladzina, orang-orang yang utu telah diberikan mereka al-ilma akan ilmu. Allazi, yang unzila telah diturunkan ia. Majhul, telah diturunkan ia. Ilaika, kepada engkau. Mir rabbika, daripada Tuhan engkau. Wal haq, dia adalah benar. Dia adalah benar. Wa yahdi, dan ia pimpin. Ila sirat, kepada jalan. Al-Aziz, yang maha gagah. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Ayat 7, sambung. Wa qala, dan telah berkata ia. Alladzina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Hal, maukah? Maukah nadulukum, kami tunjukkan kepada kamu. Ala rajulin, atas seorang lelaki. Yunabbiukum, ia khabarkan kepada kamu. Iza, apabila muziktum, telah dihancurkan kamu. Kulla mumazzak, kulla mumazzak, sepenuh-penuh kehancuran. Kulla mumazzak, sekali sepenuh-penuh kehancuran. Innakum, bahawasanya kamu.
Lafi sungguh dalam. Kholkin ciptaan. Jadid yang baru. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Wa yaral ladzina utul ilma, dan ia lihat oleh orang-orang yang telah diberikan mereka akan ilmu. Mereka ni adalah orang mukmin daripada kalangan ahli kitab, mengikut ahli tafsir, daripada kalangan ahli kitab iaitu seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi. Ya, dia itu dikatakan sebagai golongan ahli kitab yang beriman. Ya. Allazi unzila ilaika mir rabbika huwal haq. Yang telah diturunkan ia kepada engkau daripada Tuhan engkau, dia adalah benar. Jadi diakui oleh Abdullah bin Salam ini, dia mengakui yang diturunkan kepada Nabi itu, Al-Quran, adalah benar. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan ia memimpin kepada jalan yang maha gagah lagi maha terpuji. Mana yang maha gagah itu Allah, yang maha terpuji juga Allah. Maknanya Al-Quran itu memimpin ke jalan Allah. Allah yang bersifat gagah lagi yang bersifat terpuji. Ini ya diakui oleh ahli kitab yang jujur, yang ikhlas, seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Ya, itu orang Yahudi zaman Nabi dulu. Dia beriman dengan Nabi, ikhlas dia punya keimanannya. Wa qala alladzina kafaru, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. Orang kafir ni berkata kepada kawan-kawan yang lain. Dia kata apa? Hal nadullukum ala rajulin, maukah kami khabarkan kepada kamu atas seorang lelaki. Ya, atas seorang lelaki. Seorang lelaki ni nama ialah Muhammad maksudnya. Ya, atas seorang lelaki ni maksud Muhammad. Yunabbiukum, ia mengkhabarkan kepada kamu. Iza muziktum, apabila telah dihancurkan kamu kula mumazzak, sepenuh-penuh kehancuran. Innakum lafi khalqin jadid, bahawasanya kamu sungguh dalam ciptaan yang baru. Ya, boleh saya bahasakan biasa begini. Orang-orang kafir ni cakaplah dengan kawan-kawannya. Mau tak aku nak tunjukkan kepada kamu ada seorang lelaki itu. Ya, dia cakap apa tahu? Dia cakap, kalau kita dah mati, dah hancur jadi tanah, katanya kita akan diciptakan satu ciptaan yang baru. Kita akan jadi orang baru. Kita akan dihidupkan balik jadi orang baru. Engkau percaya ke dengan lelaki itu? Lelaki itu maksudnya Muhammad lah, dia sindir. Dia perli. Dia perli Muhammad tu. Orang lelaki itu dia cakap macam tu katanya. Bila kita dah mati, dah habis, dah hancur jadi tanah, kata kita boleh dibangkitkan semula dengan kejadian yang baru. Itu dia tujukan kepada Nabi SAW. Ini cakap orang kafir kepada kawan-kawannya, dia hinakan Nabi SAW. Baik, untuk akan datang boleh nantikan sampai ayat 14 insyaAllah. Sampai ayat 14. Baik, kita teruskan dengan kuliah Soroh pula. Pelajaran Soroh. Mari kita tengok pelajaran Soroh kita. Kejap ya, nak buka mic. Okey, buka mic sampai bilangan berapa kita? Siapa yang tanda? Sampai bilangan berapa Soroh? 39. 39. 39. Okey. Baik ya, 39 Tasriful Multawi ya. Dulu tulis nakis.
Ya, sebenarnya tajuk dia salah tu. Multawi. Mim lam. Mim lam tawoya. Itu tulis Mim lam. nakis lah. Ha? Nakis. Yang nakis tu tukar jadi multawi. Salah tajuk. Macam itu. Itu pelajaran keberapa itu? 39. Kalau ejaan dia. Mim Bilangan lam. 39 ni ditulis Mim lam. nakis kan. Nakis tu tukar multawi. Mim lam tawoya. Ya. Sebelum ini pun ada multawi. Tapi Dekat tu Ustaz tulis nakis saya tulis nakis. Sepatutnya multawi. Padam bukan padam. Nakis. Multawi tu elok letak alif lam lah ya. Alif lam. Al-Multawi. Al-multawi. Macam tu. Okey. Tasriful multawi. Ya. Min babi fa'ala yufa'ilu. Ya. Waro yuwari muwarotan wiroan. Wari latuwari muwarin muwaron wuriya yuwaro. Maknanya menyembunyikan. Okey, tamrin yang ke-39 ya waro ya. Tamrin dia walib zayya, maknanya berhadapan. Okey, sebut madi. Waza Mudhari. Muwazatan atau Wizaan. Amar wazi nahi la tuwazi. Isim fa'il muwazin isim maf'ul muwazan makan zaman muwazan madi majhul Wuzia. mudhari majhul yuwaza. Okey. Nombor 2 wa alif fa ya menyempurnakan. Sebut madi Wafa. mudhari yuwafi masdar wafatan atau wifaan. Amar wafi nahi la tuwafi. Isim fa'il muwafin isim maf'ul muwafan. Makan zaman muwafan. Madi majhul Fia mudhari majhul yuwafa. Okey, mana menyempurnakan. Nombor 3 makna bertolong-tolongan. Wa alif lam ya. Cuba sebut madi. Wala mudhari yuwali masdar muwalatan amar ataupun apa atau wilaan amar wali la tuwali isim fa'il muwalan muwalin isim fa'il muwalin isim maf'ul makan zaman muwalan madi majhul
Wulia. 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 Mudhari majhul. Yuwala. 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 Okey. Itu makna bertolongan. Nombor 4 makna menolong. Wa alif sin ya. Cuba bunyikan madi. Wasa. Wasa. Mudhari. Yuwasi. Yuwasi. Masdar. Muwasatan. Ataupun Bisaan. bisaan. Amar. Wasi. Wasi. Nahi. Latuasi. Isim fa'il. Muwasin. Isim maf'ul. Muwasan. Muasan. Makan zaman. Muwasan. Muasan. Madi majhul. Usia. Usia. Majhul. Yuwasa. 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 Yang akhir. Wa alif khoya mana bersahabat. Kalau madi. Waho. Waho. Mudhari'nya. Ya Yuwahi. Masdar. Muwakhatan. Atau Bikho'an. Baik. Kalau amar ataupun wiho'an ya. Amar. Wahi. Nahi. La tuwahi. Isim fa'il. Isim maf'ul. Makan zaman. Madi majhul. Wuhiya. Mudhari majhul. Okey. Nombor 5 mana bersahabat. Cuba buat secara bersahabat mengikut tasrif ya. Kalau bersahabat, kalau madi bersahabat iya. Kalau mudhari Ia bersahabat. Kalau masdar bersahabatan. bersahabatan. Kalau amar Bersahabatlah. bersahabatlah oleh engkau. Kalau nahi Janganlah bersahabat. janganlah engkau bersahabat. Isim fa'il. Yang bersahabat. Yang bersahabat. Isim maf'ul. Yang disahabatkan. Yang disahabatkan. Makan. Disahabatkan. Persahabatan. Tempat persahabatan. Persahabatan masa persahabatan. Masa persahabatan. Madi majhul. Telah bersahabat.